Okey. Baik. Kita mulakan kuliah subuh kita pada pagi ini dengan bersama-sama membaca Al-Quran. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab izam syai'ulahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alimul azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min wali wa la nasir. Sadaqallahul azim. Maksudnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan redha kepada kamu sehingga kamu mengikut akan agama mereka. Kata olehmu ya Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah sebenar-benar petunjuk. Dan jikalau kamu seandainya kamu mengikut kepada hawa nafsu kamu, sudah datang kepada kamu ilmu ataupun petunjuk, malaka minallah min wali wa nasir, maka tiadalah bagi engkau itu daripada Allah Ta'ala itu pembantu atau penolong. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'min harukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku, kata Nabi, lebih dikasihi melebihi kasihnya kepada ayahnya, lebih kasihnya kepada anaknya, dan lebih kasih manusia. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wa intifa wa istifada wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi ibtigha'a wajhillah maradatihi wa quwwiyya sawabi. Insyaallah. Yang dihormati silakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, Tuan Siap, pengurusi masjid, datang kuasa masjid, sidang jemaah, muslimin, muslimat, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah. Alhamdulillah, kita banyak puji dan syukur kepada Ta'ala kerana sekali lagi terdapat bersama pada pagi ini. Kita sambung kitab Syarah Hikam, muka surat 401, betul kan? Kan? 401. Syekh Natailah menyatakan
man uzina lahu fit ta'bir man uzina lahu fit ta'bir fuhimat fi masamil khalqi ibaratuhu wa julliyat ilaihim isyaratuhu. Maksudnya man uzina lahu fit ta'bir, orang yang diberi keizinan untuk menerangkan ta'bir. Ta'bir mana ilmu makrifat. Fuhimat min masamil khalqi ibaratuhu. Nescaya boleh dipahami oleh pendengaran orang lain. Ibaratu ibaratnya lah, mana kata-katanya tu mudahlah dipaham. Man uzina lahu fi ta'bir fuhimat fi masamil khalqi ibaratu. Orang siapa yang diizinkan oleh guru dia ataupun sesiapa, Allah Ta'ala ke, diizin oleh Allah, man uzina lahu fi ta'bir, mana menerangkan ilmu makrifat. Ta'bir maksudnya ini ilmu makrifat lah. Fuhimat bi masamil khalqi ibaratu. Saya boleh dipahami lah, penerangannya, penjelasannya boleh dipaham oleh orang yang mendengar. Wa julliyat ilaihim isyaratuhu, dan isyaratnya dimudahkan sampai pada orang lain. Julliyat ni teranglah, jalla, julliyat teranglah, julliyat ilaihim isyaratuhu, mana teranglah kepada mereka itu pendengar segala isyarah je lah. Mana yang ilmu disampaikan tu mudah dipaham. Tak kisahlah yang mendengar tu budak kecil ataupun dewasa, tua dan sebagainya, makna apa yang disampaikan sedang mudah dipaham. Cuma biasanya kalau ilmu makrifat ni ilmu yang tinggi lah, biasanya orang yang dewasa boleh faham. Itu pun tak semua yang faham. Kalau yang tidur tu memang tak faham lah. Orang mengaji dia tidur, berada di alam lain, berada di alam awang-awangan gitu, dia tak faham apa dia sampaikan. Baik. Jadi tuan-tuan, terdapat satu kata-kata yang masyhur di kalangan ulama, iaitu tidak semua perkara yang diketahui itu perlu diceritakan pada orang lain. Tak semua perkara yang diketahui, yang kita tahu, perlu kita cerita pada orang lain. Apalagi orang lain tu tak faham apa kita cakap, bahasa-bahasa yang gunakan tinggi, susah nak dipaham. Jadi tak semualah kita cerita orang. Ada ilmu yang disimpan saja, tapi sayanglah kalau ilmu tak disampaikan. Sebabnya ada sebagai ulama tu dia menulis, ada sebagai ulama dia mengajar dan menulis. Ada yang tidak mengajar, anda menulis saja. Ada yang menulis tapi tak mengajar. Ada yang mengajar dan merekodkan, dibuat video lah apa yang diajar. Dia menulis malas, jadi dia rakam je apa yang diajar tu, dia rakam, simpanlah dalam bentuk soft copy, simpan. Jadi nanti kalau dia tak ada, meninggal, jadi bolehlah anak-anak murid dia tengok kembalilah kan apa-apa yang telah pun rekodkan. Itu pun salah satu bentuk juga lah. Kan? Jadi tak semua perkara yang tahu itu perlu dicerita pada orang lain, kerana setengah ilmu itu adalah halus dan tak dipahami oleh kebanyakan orang. Sebab ilmu itu halus, susah nak faham. Memang kena ilmu tarikat ni susah juga nak faham. Ilmu sulfik pun susah. Ilmu fiqah orang boleh faham, tapi bila mengaji sulfik dah pening mengaji ilmu fiqh ni susah. Betul tak? Itu sebabnya di universiti pun ada pengajian sulfik, pengajian berkenaan sulfik saja dikhususkan, kerana pengajian sulfik susah. Ketiga, ilmu berkenaan dengan pewarisan atau pesaka. Ilmu pesaka pun susah nak faham sebab ada banyak pengiraan. Baik, setengah ilmu memudaratkan orang yang mengambilnya. Setengah ilmu pula
mudaratkan orang yang mengambilnya. Sebab dia tak boleh nak kecap ilmu itu terlampau tinggi. Sehubungannya itu terdapat asal menyatakan, asal dia menyebutkan, apabila anda berbicara dengan satu kaum dengan satu perbicaraan yang tidak mampu dicapai oleh akal-akal mereka, perbicaraan itu sebut jadi fitnah bagi mereka. Perbicaraan jadi fitnah kepada orang yang mendengar, dia tak faham, ataupun mungkin dia lain faham. Guru cakap lain, dia cakap lain. Orang yang menyampaikan cakap lain, tapi dia faham lain, dia buat lain. Ni yang jadi masalah. Akhirnya jadi fitnah lah. Jadi fitnah kepada orang itu dan jadi fitnah pada guru. Guru kata A, dia buat B. Guru kata B, dia buat C. Jadi yang disalahkan nanti siapa guru dia? Jadi dia akan kembali pada guru. Yang disalahkan guru, sedangkan guru cakap yang betul, tapi anak murid salah faham, dia buat benda yang tak betul. Jadi akan jadi fitnah lah kepada agama tu kan. Jadi sehubungannya itu antara adab wali yang mursyid ialah berbicara dalam ruang lingkup yang boleh memberi manfaat kepada pendengar, dan perbicaraannya pula tidak melebihi kemampuan, kekuatan dan kedudukan maqamatnya di dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wali-wali mursyid ni dia bicara berkenaan dengan anak murid yang boleh faham apa yang dibicarakan. Maknanya yang sama level lah. Ilmu yang sampaikan tu sama level. Sebabnya dalam konteks kita berceramah pun kita tengok mad'u kita siapa. Sebab contohnya kadang-kadang kanak-kanak, bila kanak-kanak bahasa kita gunakan berbeza dengan kita mengajar orang dewasa. Bahasa untuk dewasa lain, bahasa kanak-kanak lain, bahasa remaja lain, bahasa orang dewasa lain, bahasa orang tua-tua lain bahasa dia. Jadi jangan samakan label. Apabila wali yang mursyid tersebut melampaui batas ini, cahaya perbicaraan jadi lemah. Mana wali yang mursyid ataupun guru yang mursyid, sama ada guru atau wali lah, yang mursyid, jadi dia berbicara bersesuaian dengan taraf anak murid dia. Sesuai ataupun tidak taraf berbahasa itu yang guna pakai lah pada orang tersebut. InsyaAllah tuan. Baik. Sama ada wali ataupun guru yang mursyid. Baik, apakah dia katakan guru yang mursyid? Kita biasa dengar kan perkataan guru mursyid, banyak kali diulang lah. Guru yang mursyid. Guru ni ada 3 lah, ataupun syekh ni dalam tarikat ada 3. Yang pertama guru yang mursyid, yang kedua murabbi, guru yang jadi taraf murabbi, yang kedua khalifah. Macam tu. Jadi mursyid dia diambil daripada perkataan isim fa'il. Bagi kata kerja irsyida, arsyida. Arsyida yursyidu. Jadi apa maksud arsyida yursyidu? Maksudnya penunjuk. Penunjuk, pemimpin, pengasuh, pendidik dan sebagainya. Iaitu orang yang menunjuk, orang mengajar, mendidik, mengasuh tentang perkara-perkara yang benar dan baik. Itu dia katakan mursyid tu. Jadi pada perkataan arsyada, arsyada yursyidu irsyadan. Bahawa mursyidun wa zaka mursyadun. Tak? Simpan sama pun. Irsyid ataupun irsyad. Oleh sebab itulah maka sifat Allah namanya Ar-Rasyid. Kan salah satu daripada nama Allah Ta'ala Ar-Rasyid kan. Jadi apa maksud Ar-Rasyid? Allah yang sentiasa memberi asuhan, petunjuk dan hidayah kepada manusia dan semua makhluknya mengenai perkara-perkara yang mahu kebaikan dan juga kebajikan pada mereka lah. Itu dikatakan mursyid. Dia ada perkataan Ar-Rasyid. Rasyid ni nama salah satu daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya
Allah yang sentiasa memberi petunjuk, asuhan, hidayah kepada manusia tentang perkara kebaikan dan juga kebajikan. Jadi berdasarkan pada makna yang disebut, maka mursyid dapat kita artikan sebagai pendidik, pengasuh, penunjuk, pembimbing, pemimpin dan mana-mana lain yang seumpama dengannya. Dalam Quran tuan-tuan, Allah Ta'ala ada sebut, ada perkataan mursyid ni disebut sekali je. Dalam Quran disebut sekali je perkataan mursyid. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi ayat 17, "Man yahdillahi fahuwa muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida." Waliyan mursyida. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka sesekali mereka tidak akan dapat seorang pemimpin yang beri petunjuk kepada mereka. Itu sebabnya kita digalakkan, kalau disebut dalam tafsir Al-Munir, tuan-tuan, kalau dalam satu tempat itu tidak ada ulama, wajib kita berhijrah. Kata, wajib berhijrah cari ulama. Kalau ke tempat kita tak ada ulama. Ini pandangan daripada Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir berkenaan dengan tafsiran ayat wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi mugharaman katsira wa sa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli summa yudrikhumul maut faqad waqa'a ajrun 'ala Allah. Surah An-Nisa ayat 100 berkenaan dengan hijrah. Hijrah kan? Wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa berhijrah pada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapati bumi Allah Taala ini luas dan rezeki yang banyak. Dan barang siapa yang keluar daripada rumahnya, wa may yuhajir fi sabilillah, kan? Wa may yuhajir fi sabilillah, dan barang siapa yang keluar daripada rumahnya, kemudian tiba-tiba dia meninggal, summa yudrikul maut, kemudian dapati dia meninggal lah dalam perjalanan tu, dalam perjalanan daripada Mekah ke Madinah. Ada sahabat yang meninggal di tengah jalan, ada sahabat yang tertahan, ada sahabat yang mampu pergi berhijrah, tak nak pergi hijrah, maka akhirnya dia dipergunakan oleh orang kafir, oleh Abu Jahal, untuk lawan Islam balik dalam peperangan Badar. Akhirnya mereka terbunuh dalam peperangan Badar. Islam terbunuh sendiri. Nampak. Jadi dalam mentafsirkan ayat itu, Wabazali kata, antara pengajaran disebut dalam ayat itu, barang siapa berada dalam bumi yang tiada ulama, dia kata, maka wajib dia pergi hijrah. Dia kata, cari ulama. Cari ulama. Itu sebabnya bila Allah Ta'ala perintah berhijrah dalam peristiwa hijrah itu, ada sahabat yang tidak pergi berhijrah. Jadi mereka dipergunakan oleh orang kafir. Akhirnya mereka lawan Islam balik dalam peperangan Badar. Akhirnya mereka terbunuh. Bila mereka terbunuh ataupun ketika mereka nak wafat, maka malaikat tanya, bima kuntum, bagaimana keadaan kamu? Kenapa kamu jadi macam ni? Allah Ta'ala suruh hijrah, kau tak nak hijrah, tapi kau masih lagi tak hijrah. Akhirnya pergunakan, akhir-akhir mati. Mati dalam keadaan hina. Dan jadi sepatutnya kamu pergi hijrah. Kerana kalau kamu tak pergi berhijrah, dia kata, maknanya kamu tak ada tempat nak rujuk berkenaan bab agama. Sebab Nabi pergi hijrah, makna tempat nak rujuk agama tak ada dah. Sebab Nabi berpindah ke sana, ke Madinah. Jadi kalau ada masalah hukum dan sebagainya, kamu tak boleh jawab. Sebabnya Wabazali kata wajib pergi cari ulama, cari ustaz, cari ustazah yang boleh kita jadikan rujukan dan panduan kalau ada pemasalah. Baik. Oleh demikian, maka mursyid sama juga dengan rasyid. Dia kata,
Mursyid sama juga dengan rasyid. Beza antara kedua tersebut hanya daripada istilah. Mursyid berasal daripada arsyada, yursyidu irsyadan. Sedangkan rasyid daripada rasyada, yursyidu, kan? Rasyada yursyidu rusydan. Betul tak? Rusydan. Nabi Muhammad SAW disebut, dia kata alaikum bimusunnati wa sunnatil khulafa rasyidin min ba'di rasyidin. Dia sebut alaikum bimusunnati, atas kamu berpegang dengan sunnahku, wa sunnatul khulafa rasyidin, dan sunnah khulafa rasyidin min ba'di, sesudah daripada aku. Jadi imam-imam yang empat, sahabat-sahabat yang empat, Abu Bakar, Umar, Osman, jadi mereka dikatakan digelar sebagai Ar-Rasyid juga. Ar-Rasyid. Apa maksud Rasyid tadi? Maksudnya orang yang mendidik, mengasuh, menunjuk, membimbing, memimpin, dan sebagainya. Sebab dikatakan sebagai Ar-Rasyid. Ada masanya digunakan istilah murabbi. Kadang-kadang dia tak panggil Rasyid, Syekh Rashid, dia tak panggil Syekh Rashid, tapi Syekh Al-Murabbi. Kadang-kadang digunakan Al-Khalifah. Jadi yang dalam bab ini, pengajian kita digunakan Syekh Ar-Rashid ataupun wali yang Rashid. Yang mana Rashid ataupun Mursyid. Mursyid ni orang yang boleh mendidik lah. Kita dikatakan Syekh Syarif, guru yang mursyid. Pemasuk mursyid, guru mursyid. Kuliah boleh mendidik kita, membimbing kita, kan? Bimbing, menegur kesilapan kita. Kalau kita buat silap, dia tegur kita, kan? Dia perbetulkan mana yang tak betul. Itu dia katakan sebagai guru yang mursyid. Baik. Jadi sehubungan itu, Syekh Ibn Athaillah menyatakan rubbama barzatil haqaid maksufatun anwa iza lam yu'zan laka fiha bil izhar. Rubbama barzaratil haqaid, kadangkala hakikat-hakikat keluar dalam keadaan tertutup cahaya apabila anda tidak diberi izin untuk mengeluarkan hakikat-hakikat tersebut. Nampak? Jadi seorang guru tu mestilah diberi izin untuk menyampaikan ilmu. Sebabnya seorang anak murid, apabila dia habis pengajian, dia mesti minta izin daripada gurunya supaya dapat menyebarkan ilmu. Tak guna kalau kita mengaji khatam tapi tak ambil keberkatan daripada guru, tak minta izin. Kita minta izin lah. Ataupun guru sendiri mengizinkan. Kadang kita tak minta izin, tapi guru sendiri dia izinkan ilmu yang dia ada di-share pada orang lain. Gitu. Itu pun kalau kita mengaji habis, kadang mengaji tak habis. Bila mengaji tak habis, dapat ujung pangkal tak faham, dapat pangkal ujung tak faham, sebab mengaji tak habis. Gaji sekat jalan je. Ataupun mengaji kejap ada, kejap tak ada, kejap datang, kejap tak datang. Betul tak? Jadi tak dapatlah apa yang dibahas. Bila datang tu, guru dah bahas bab tinggi, bab yang rendah ni sebab dia tak datang, dia tak faham. Bila tak faham, dia mentafsirkan lain makna daripada apa yang disampaikan oleh guru. Guru faham lain, dia faham lain. Baik. Rubbama barazatil haqaid maksufatul anwar iza lam yuzan laka fiha al-izhar bil izhar. Kadang-kadang hakikat-hakikat keluar dalam keadaan tertutup cahaya apabila anda tidak diberi izin untuk mengeluarkan hakikat-hakikat tersebut. Mesti dapat izin lah. Dapat izin daripada guru, tak kisahlah sama ada kamu mengaji pondok ke, kamu mengaji universiti ke, sebaiknya mendapat izin daripada guru. Bila kita dapat ilmu daripada mereka, kita mengaji habis. Ni kadang mengaji tak habis, macam mana nak sampaikan ilmu? Ngaji biar habis, dapat keberatan daripada guru, minta izin, kan? Menghalalkan ilmu yang telah disampaikan pada kita,
Mudah-mudahan dengan ilmu tu dapat memberi manfaat pada kita dan boleh kita sampaikan pada orang yang lain. Itu. Baik, seterusnya bicara tentang perkara yang tidak sesuai dengan makam. Kemampuan dan kekuatan bukanlah adab orang-orang yang arif, yang teguh, bahkan merupakan adab orang-orang yang sedang menempuh jalan menuju Allah dan jalan para murid sahaja, dia kata. Jadi kalau kita bicara bab-bab yang mungkin tinggi, susah orang nak faham. Apalagi yang mendengar kanak-kanak. Kanak-kanak dia tak faham dah. Kita mengaji bab hakikat, tarikat dan sebagainya, ilmu yang tinggi. Jadi budak-budak dia tak faham. Bila tak faham dia main-main. Dia tidur dan sebagainya. Jadi kita kena ngajar orang sesuai dengan makam dan kemampuan. Kemudian akibatnya keluar daripada lidah mereka keterangan-keterangan yang tidak meraihkan hal keadaan orang yang menempuh jalan menuju kepada Allah Ta'ala sendiri. Jadi akhirnya bila dia menyampaikan ilmu tak sesuai dengan makam dan kedudukan dia, jadi apa yang diajar tu tak jelas, tak faham dah. Orang yang dengar pun tak faham tentang ilmu yang disampaikan. Bila tak faham, kadang-kadang berlaku salah tafsiran daripada apa yang dikata oleh guru. Kemudian Syekh Ibn Athaillah menyatakan, ibaratuhum imma li faida'il wajdin aw li qasdi hidayatil murid fa awwalu hal salikin wasani halu arbabul makinah. Betul, arbabul makinah wal muhaqqiqin. Ibaratuhum imma li faidani wajdin, keterangan orang-orang yang mengenal ilmu marifat ada kalanya disebabkan oleh meluapnya penemuan dan perasaan hati mereka, atau kerana dimaksudkan petunjuk murid. Fal awal halus salikin wasani halul arbabil makinah wal muhaqqiqin. Pertama adalah penerangan orang-orang yang meniti jalan menuju kepada Allah, al-wasil, mana orang menuju kepada Allah. Sedangkan yang kedua adalah penerangan mereka yang teguh dalam marifat dan para ahli muhakkik. Ahli tahqiq lah, muhakkikin. Tahqiq ni kuat lah. Jadi antara sifat wali yang mursyid ialah meraihkan maslahah murid. Nampak? Dia antara sifat wali yang mursyid ataupun guru yang mursyid ke syekh yang mursyid kah? Jadi digunakan istilah wali. Sifat wali yang mursyid, syekh yang mursyid, kan, guru yang mursyid, kuranglah tu. Jadi dia meraihkan maslahah murid dia. Dan tidak akan mengeluarkan perkataan-perkataan tidak sesuai dalam hal dan keadaan makam murid tadi. Takut nanti murid mungkin akan terasa, kan, ataupun murid salah faham tafsiran guru. Jadi seorang guru mursyid dia akan tengoklah label ni, mungkin label mubtadi. Oh, ini anak murid ni label yang mubtadi, baru masuk belajar. Yang ini label mutawasid. Ni bahasa dia boleh tinggi sikit. Yang ni mumtahi. Anak murid yang label mumtahi ni tingkat atas kan. Dia dah lama lah, dia ni dah lama cenderung ataupun menceburi bidang tarikat. Jadi bahasa boleh gunakan bahasa tinggi sikit. Kalau yang mubtadi ni baru nak belajar tarikat, kan, baru ambil ijazah, baru nak belajar tarikat. Yang mutawassid dah tinggi, dah lama menceburi tarikat, dah banyak lah zikir, dah banyak masuk suluk lah, istilah kita suluk, masuk suluk kan. Kalau dipilah tu dia ada tempat suluk yang Datuk Jahid punya kan, di Al-Manarah tu. Sesiapa yang nak masuk suluk pergi sana lah. Suluk 10 hari, suluk 10 hari. Adalah, dia adalah syarat-syarat nak suluk tu. Dia ada syuruk, ada untuk kita suluk lah tempat situ. Tak boleh campur orang ramai. Mana ditempatkan satu tempat, mana bersuluk, mana dibagi ayat-ayat tertentu untuk berzikir, zikirlah. Itu 10 hari tu kan. 10 hari tu tuan sanggup tak suluk 10 hari? Tak kata sanggup kan. Jadi kalau nak belajar suluk,
Kan? Itu sebabnya kalau nak jadi guru mursyid, paling tidak pun dia dah pernah melalui suluk. Ini suluk pun tak pernah, macam mana nak jadi guru yang mursyid? Baik. Antara sifat wali mursyid ialah meraihkan masalah murid dan tidak akan mengulakan perkataan-perkataan tidak sesuai dengan hal keadaan dan juga makam murid tadi. Supaya wali yang mursyid tidak terputus daripada menyampaikan dakwah, peringatan dan muzakarah, Syekh Abdul Atiklah menjelaskan pengajaran dan peringatan adalah untuk orang-orang yang sedang menempuh menuju kepada Allah, di mana keadaannya tidak ubah seperti makanan dan juga minuman. Makanan dan minuman, mana segala nasihat-nasihat guru tu dah jadi makanan dan minuman pada dia. Itu pentingnya nasihat guru. Mana guru ni setiap apa yang dia cakap tu sangat bernilai. Dia macam makanan dan minuman bagi mereka. Macam mana kalau kita makan dan minum, sonok kan? Sonok kan? Maknanya kita menunaikan hajat nafsu kita. Keperluan hidup jasmani kita perlu pada makan dan minum. Keperluan jasmani kita perlu pada makan dan minum. Bagaimana keperluan rohani kita? Keperluan rohani kita perlukan nasihat. Betul tak? Perlu nasihat dan tunjuk orang, daripada orang yang lebih tua daripada kita, orang yang lebih senior daripada kita, kan? Para alim ulama sebagainya, guru-guru yang mursyid, itulah menjadi makanan rohani kepada kita. Macam mana makanan jasmani kita perlukan, makanan jasmani, makanan yang sedap-sedap, sonok-sonok kan, BBQ ke ayam golek ke, kambing panggang dan sebagainya. Jadi makanan rohani kita perlu, jasmani kita perlu, makan rohani pun juga perlulah. Jadi makan rohani kita antaranya kita perlukan nasihat, tunjuk ajar. Mana kalau ada orang tak suka ada orang lain bagi nasihat pada dia, maknanya dia tak nak makanan rohani. Dia tak nak makan rohani. Dia nak makanan jasmani ni, makan rohani tak nak. Nanti dia dihinggap oleh sifat ego, sombong, takabur kan, riak, nunjuk-nunjuk pada orang lain, sum'ah, maknanya memperdengarkan dia punya ibadah pada orang lain. Malam dia ibadah tahajud, siang dia cerita kat orang lain. Jadi sia-sialah amal ibadah dia. Baik. Dengan makanan dan minuman, itu kehidupan dan kehangatan pada mereka. Mana orang yang belajar berkenaan dengan ilmu tasawuf, tarikat dan sebagainya. Ujar Syekh Ibn Atiklah, al-ibaratu quwwatun lil-ailatil mustamin. Al-ibaratu quwwatun lil-ailatil mustamin. Ibarat ataupun keterangan tentang ilmu makrifat itu bagaikan penguat bagi para pendengar. Ibarat maksudnya nasihatlah. Nasihat-nasihat dalam bentuk ilmu makrifat. Ilmu yang dapat menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat-nasihat daripada guru-guru yang mursyid itu, yang boleh kita jadikan panduan, pembimbing kita, pedoman kita kan. Nasihat apa mana tadi? Mursyid tadi kan banyak makna mursyid. Pembimbing kan, pendamping kita, pengurus kita, memperbaiki akhlak kita kan, dan sebagainya. Sentiasa dia bagi nasihat. Jangan sombong, jangan ego. Jadi dia macam penguat kepada para pendengar. Al-ibaratul quwwatul lisailil mustami'in, keterangan tentang makrifat itu bagaikan penguat kepada para pendengar. Jadi para pendengar melibatkan beberapa jenis, dan setiap orang di kalangan mereka mengambil bahagiannya mengikut kadar persediaannya. Di sini Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya aku hanyalah pembimbing. Ana qasim, pembahagi. Ana al-qasim, sesungguhnya aku adalah pembahagi, sedang Allah Ta'ala juga yang memberi. Aku pembahagi, ana qasim. Jadi aku yang bagi ilmu pada kamu. Jadi setiap orang tu akan berbeza-beza pemahaman dia.
Ada orang cerdik, dia mudah faham. Orang tak cerdik, kurang faham apa yang disampaikan oleh guru. Masing-masing dengan label-label masing-masing lah. Tapi bila disampaikan, tetap benda yang sama. Guru menyampaikan benda yang sama, nasihat yang sama kepada setiap anak muridnya. Semua anak murid kadang-kadang ya ada kuat ingatan, ada lemah ingatan. Ada murid yang menulis yang dicatat oleh guru. Ada murid tak nak menulis, kan? Ada murid tak nak menulis apa yang sampai guru, dia tak nak tulis. Ada murid yang tidur. Ada murid kepada badan dalam surau dalam masjid, fikiran tak mengerawang kat mana. Ada murid yang bermain handset, sibuk dengan handset, WhatsApp dan sebagainya. Jadi dia tidak fokus pada apa yang disampaikan oleh guru. Baik, kata Nabi, aku hanyalah pembahagi, ana al-qasim. Sedangkan Allah jua yang wallahu mu'ti. Allah mu'ti, Allah Ta'ala yang memberi pemahaman. Dah tak apa yang disampaikan oleh guru. Tugas Nabi sampai aja. Jadi para sahabatlah yang berbeza-beza pemahaman. Ada sahabat yang mencatat apa yang disampaikan oleh Nabi. Ada sahabat tidak mencatat. Ada sahabat menghafal apa yang Nabi yang sebutkan tadi. Tu yang sampai hadis pada kita tu. Mana sahabat-sahabat yang mencatat, ada sahabat-sahabat yang menghafal apa yang Nabi sebut. Tu yang hadis sampai beribu-ribu hadis yang ditulis oleh Bukhari, Muslim dan sebagainya. Dan benda tu sampailah kepada kita lah tuan-tuan, ilmu tadi. Jadi kalau di kalangan sahabat-sahabat tidak ada yang mencatat, kalau ada sahabat-sahabat yang kurang hafalan dia, yang tak kuat hafalan, kalau sahabat-sahabat semuanya pelupa tuan-tuan, macam mana ilmu tu boleh sampai kepada kita? Baik. Jadi sudah tentu sahabat diberikan kekuatan ingatan yang kuat, sehingga ada kalau mereka yang banyak hafal Quran, ada yang mencatat hadis-hadis Nabi, merekod hadis Nabi dengan mana dulu mana ada perakam-perakam, tak ada. Sama sekarang dia setiap kalau guru ceramah kita rakam, kan? Kalau Montori bercakap, okey, kan pemberita dia rakam, pemberita rakam kan Montori tengah bercakap, tak? Set. Lepas tu buat berita, suara berita publish. Montori ni cakap ni, okey. Kejap tak lama tu kan keluarlah publish dalam media masa apa dia cakap oleh menteri, tak? Rakam. Sekarang dulu mana ada? Zaman Nabi apa benda yang nak dirakam? Tak ada alat perakam. Jadi mereka hanya merakam menggunakan ingatan, kekuatan ingatan yang telah pun diberikan Allah Ta'ala pada mereka. Ini menunjukkan ingatan mereka kuat, tak? Kalau ingatan para sahabat tak kuat, macam mana benda tu boleh sampai kepada kita zaman sekarang? Hadis-hadis Nabi Rasulullah SAW dicatat oleh para sahabat, daripada Abu Hurairah, daripada Abu Hasan Asy'ari, Abu Musa Asy'ari, kan? Daripada Abi Darda, kan? Ini semua sahabat-sahabat yang kuat ingatan. Ataupun mungkin mereka mencatat di pelepah tamar ke, dari kulit binatang, mereka catat benda tu. Sampailah pada kita tu, masya-Allah tuan-tuan. Jadi mana kita kena kan mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat. Bukan saja pada Nabi kita kena ucap terima kasih, malah para sahabat yang mencatat kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita juga kena ucap terima kasih pada mereka. Kalau tidak kita pun jahil, tak tahu apa. Dan insya-Allah. Jadi Rasulullah menyebut tentang berapa jenis hati sebagai ekoran daripada kata hikmah di atas. Sabda Nabi, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang dibangkitkan oleh Allah Ta'ala denganku seperti air hujan lebat yang menimpa sekeping tanah. Kata Nabi, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah Ta'ala bagi pada aku, kata Nabi, dia memakan macam air hujan yang menimpa sekeping tanah. Ada di antaranya tanah lembah yang dapat menampung air, lalu menumbuhkan banyak rumput. Nampak? Ada antaranya tanah lembah yang dapat menampung air. Tak?
Lalu menumbuhkan banyak rumput. Bukan rumput je tumbuh, banyak lagi lah benda lain. Pokok-pokok dan sebagainya boleh tumbuh. Ada antaranya tanah yang kontang, tanah keras. Tanah keras kan, tanah berbatu lah, contohlah. Tanah yang kontang yang dapat menahan air, lalu memberi faedah kepada orang ramai. Dia tetap juga lah. Ada juga faedah dia tanah tu, walaupun tanah kontang, tanah berbatu kan, tapi masih lagi dapat menampung air. Macam tu. Kemudian mereka dapat minum, menyiram tanaman dan juga bercucuk tanam. Kemudian ada juga tanah-tanah rata yang tak dapat meresap air dan juga tak dapat menumbuhkan sebarang rumput. Satu rumput pun tak boleh tumbuh kat situ. Tanah berbatu, berpasir kan, tak ada benda yang boleh hidup. Kalau di padang pasir tu tuan, mana ada benda boleh hidup? Tak ada. Sejauh Fata Morgana, kan? Sejauh Fata Morgana, tak nampak sebatang pokok pun tuan. Kalau lalu seorang nampak jelas, walaupun jauh orang kata berpuluh kilometer, seorang aja kat situ nampak. Sebab apa? Tak ada pokok. Tapi kalau banyak pokok kan, memang tak nampak orang lah, walaupun 10 km. Tapi kalau tempat tu tak ada pokok kan, ada seorang lalu naik kenderaan, daripada jauh kita nak nampak dah, oh ada orang, tapi tak tahu siapa, sebab jauh. Baik. Kemudian itulah contoh perumpamaan orang yang mendapat ilmu, mendalami ilmu dan memberi manfaat pada apa yang diutuskan kepadanya. Dia mengetahui dan mengajarkan pada orang lain. Mana dia bukan saja tahu, faham, malah disampaikanlah pada orang lain. Itulah contoh perumpamaan orang yang tidak mempedulikan perkara tersebut dan tidak menerima petunjuk Allah Ta'ala. Aku utuskan padanya. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Itulah dia tentang perumpamaan petunjuk Allah Ta'ala, petunjuk yang disampaikan pada Nabi dengan anak murid dia lah. Macam air hujan lebat yang tipe tanah. Tanah pun macam-macam jenis tanah. Ada tanah boleh faedah, subur. Ada tanah tak boleh faedah, gersang je tu kan. Satu benda pun tanam situ pun tak tumbuh. Baik. Dari sini Syekh menyatakan, walaisa laka illa ma anta lahu akilun. Anda tidak punya apa pun selain daripada apa yang anda makan. Kita tak ada apa pun kecuali apa yang kita makan, apa kita pakai, itulah hak kita. Apa yang kita cari makanan, kita masak makanan. Kadang-kadang kita masak macam-macam ni masakan lah kat rumah. Kan? Macam-macam ni masakan, tapi kita tak makan pun. Yang makan orang lain. Yang makan orang lain. Jadi maknanya dia bukan hak kita. Maka dia jadi hak bagi orang yang makan. Tapi kita tetap dapat pahala lah. Pada orang yang masak tetap dapat pahala. Mana dengan niat untuk sedekah, kan? Sedekah apa yang dia masak tadi dengan pelbagai masakan. Kadang dia tak makan pun. Dengan masak tu dia rasa dia dah kenyang dah. Ambil bau pun dah kenyang. Dia nak makan. Jadi orang lain yang belasah makan. Tetapi dia tetap dapat pahala lah, insya-Allah Ta'ala. Dengan niat untuk menjamu orang yang datang. Itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kita sambung sikit. Kita apa ni? Giluan rumah ni. Muka surat apa itu? 293 291 293. Ibu ayah Nabi ya. Baik. Soalan dalam bab ibu ayah Nabi ahli fitrah tidak kafir. Soalan, apakah pandangan ulama tentang orang yang menyatakan kedua-dua orang tua Nabi adalah kafir? Apa pandangan ulama? Tentang kedua-dua ibu bapa Nabi ini dia bukan Islam.
Jawapannya, orang yang berkatakan tentang keburukan kedua ibu napa Nabi, lebih-lebih lagi dengan tuduhan kafir, tidak syak lagi termasuk orang dalam kumpulan menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wallazina yu'zuna rasul wallazina yu'zuna Rasulullah lahum azabun alim. Orang-orang yang menyakiti Rasulullah SAW itu, bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Masya Allah. Baik, dalil kedua Nabi terselamat, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, mereka adalah golongan alif fatrah, bukan fitrah, alif fatrah, dan tidak diazab sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula, dan tiadalah kami mengazab sesiapa pun sebelum kami mengutuskan seorang rasul untuk menerangkan yang benar dan yang salah. Sedangkan Nabi diutuskan sebelum Nabi dibangkitkan, ibu bapa Nabi dah wafat dah. Ayah Nabi sebelum Nabi lahir, Nabi dah wafat. Ibu Nabi pula selepas Nabi lahir baru wafat. Itu pun sebelum Nabi dilantik sebagai Nabi dan Rasul. Jadi mereka wafat sebelum Nabi dilantik sebagai, walaupun ibu dia meninggal kemudian. Mana ibu dia meninggal selepas Nabi lahir. Ibu Nabi meninggal di satu tempat bernama apa? Abwa kan? Satu tempat bernama Abwa. Itulah tempat diwafatnya Siti Aminah. Itulah ibu Rasulullah SAW. Kemudian dalil khusus kedua ibu bapa Nabi berselamat, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa nukallibuka fis sajidin. Wa nukallibuka fis sajidin, dan melihat gerak-gerik kamu di antara orang-orang yang sujud. Wa nukallibuka, asal mantan nukalliba ni membalik-balik. Kami membalik-balik akan engkau, ya Rasulullah, dalam rahim ataupun perut ibu engkau. Fis sajidin, dalam kumpulan orang-orang yang sujud kepada Allah. Mana Nabi berpindah daripada satu zuriat, daripada satu tulang sulbi kepada satu tulang sulbi yang lain. Berpindah-pindah sampailah kepada masuk dalam rahim ibunya Siti Aminah, kemudian barulah Nabi dilahirkan. Sebabnya Allah Ta'ala wa nukallibuka, dan kami balik-balikkan engkau. Mana berpindah-pindahlah tempat daripada satu keturunan, mana daripada Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, sampailah kepada Abdullah, ayah Nabi, kemudian berpindah kepada Aminah, ibu Nabi, dalam rahim dia. Kemudian maka Nabi pun dilahirkan. Wa nukallibuka bis sajidin. Jadi kami balikkan kau ya Allah, ya Rasulullah, kata mana Rasulullah, dalam kumpulan orang-orang yang sujud kepada Allah Ta'ala. Jadi keterangannya, Ibn Abbas mentafsirkan firman Allah Ta'ala ini sebagai perpindahan benih. Nampak? Mana perpindahan benih daripada sulbi seorang Nabi ke sulbi Nabi yang lain. Seterusnya ke sulbi daripada kalangan para sajidin, orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Jadi maknanya tak boleh kita kata ibu ayah Nabi ini golongan orang yang kafir, orang yang tidak beriman. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW dilahirkan daripada benih-benih insan yang beriman, dan mendirikan solat daripada kalangan zuriat Nabi Ibrahim AS. Itu mana dia punca daripada Nabi Ibrahim AS, Nabi pindah pada Nabi Ismail, dan seterusnya. Panjanglah dia punya salasiah Rasulullah SAW itu. Imam Bajuri dalam kitab Al-Hasyah, kitab Hasyah Imam Bajuri, menggunakan dalil ini untuk menyatakan keimanan ayahanda dan bunda serta seluruh nenek moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nenek moyang yang kedua, nenek moyang Nabi dia ada golongan terbaik dan terpilih. Inna Allah Ta'ala khalaqal khalqa faja'alani min khairihim qarnihim summa takhayyala qabail faj'alani min khairin qabilatin summa takhayyala buyut faj'alani min khairin buyutihim.
Fa'ana khairuhum nafsan wa khairuhum baitan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan makhluk, lalu dia menjadikan aku daripada sebaik-baik makhluk. Inna Allah taala khalaqal khalqa faja'ali minan khairihim. Allah taala telah menjadikan sekalian makhluk, faja'alani, maka dijadikan aku min khairihim, daripada sebaik-baik mereka. Min khairi qarnihim, dan daripada sebaik-baik kurunan mereka, kurun mereka. Summa takhayyal qabail fajalani min khairi qabilihim. Kemudian Allah Ta'ala memilih kabilah-kabilah, maka dia memilih aku daripada sebaik-baik kabilah. Daripada kabilah Quraisy, kan, Bani Hashim dan Abdul Muttalib, mana sebaik-baik kabilah Quraisy. Summa takhayyara qabail fajali min khairi qabilahin. Kemudian dia memilih aku daripada kalangan kabilah, dan dia jadikan aku daripada kabilah yang terbaik. Summa takhayyaral buyut fajalani min khairi buyutihim. Kemudian Allah Ta'ala memilih aku daripada kalangan rumah-rumah orang Arab, kan, maka dijadikan aku itu daripada sebaik-baik rumah. Mana Nabi hidup dalam rumah yang terbaik. Nabi hidup dalam kabilah yang terbaik, dan Nabi juga hidup dalam rumah yang terbaik di kalangan orang Arab. Gitu. Fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baitan. Maka aku ialah terbaik daripada kalangan mereka, pada diri dan juga keluarga. Mana Nabi ni hidup dalam kumpulan orang-orang yang terbaik, suku sakat yang terbaik. Mana daripada jalur-jalur yang terbaik, bukan daripada jalur tak baik. Itu kelebihan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keterangannya, hadis ini menjelaskan keturunan Nabi adalah suci dan baik, dan kedua-dua sifat ini menafikan kekufuran dan juga kesyirikan. Masya-Allah. Boleh, tuan? Yang ketiga pendapat ulama nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan? Tak ada, ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa alam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyan ya alim. Nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftah lana qudwa ala arifin. Allahumma faqina bidin. Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Betul.